Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Zain Dokman bin Azhar dan saya pemegang kad matriks 2208041181. Tajuk yang telah saya pilih ialah permasalahan dalam rumah tangga, solusi dan kesannya. Dalam video ini, kita akan lihat bagaimana saya mengetengahkan data, rekod, pendapat dan juga pandangan. Di dalam video ini juga terdapat banyak lagi yang bakal saya kongsikan seperti pengenalan, cabaran, punca dan lain-lainnya. Seperti kita ketahui bahawa pernikahan ataupun perkahwinan merupakan amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia juga tepat dan selari dengan ciptaan Allah SWT yang menciptakan manusia-manusia itu secara berpasangan. Jadi, apabila kita membuat keputusan untuk berkahwin, sebenarnya kita telah meraihkan fitrah manusiawi itu sendiri. Namun begitu, tak dinafikan juga bahawa cabaran-cabaran hidup pada masa yang amat maju ini menyebabkan permasalahan berlaku dalam rumah tangga. Bak kata orang Melayu, asam garam dalam rumah tangga. Kita pergi ke maksud rumah tangga. Rumah tangga bermaksud di mana sesuatu tempat seseorang itu menjalinkan hubungan bersama orang yang mereka nikahi, dan di situ jugalah mereka bersama-sama membangunkan sesuatu keluarga. Di setiap permasalahan mesti ada punca dan sebabnya. Dengan ini, marilah sama-sama kita lihat apakah faktor dan punca-punca bagaimana adanya permasalahan dan keruntuhan dalam rumah tangga. Jom sama-sama kita lihat. Dengan ini, saya akan membawa anda menelusuri dan mendalami berkaitan isu permasalahan rumah tangga. Dalam video ini juga, saya akan menyelitkan langkah-langkah mencegah isu-isu tersebut dan apakah kesan yang akan mendatang jika kita tidak melakukan langkah pencegahan isu-isu rumah tangga. Faktor terbaik kepada dua, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Contoh bagi faktor dalaman adalah faktor agama. Di sini, kemungkinan besar bahawa pasangan tersebut kurangnya didikan agama ataupun tidak berlatarkan pendidikan agama. Oleh itu, mereka mudah berada dalam situasi atau budaya yang liar. Ini boleh menyebabkan situasi-situasi yang tidak diingini berlaku, seperti suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap isteri. Yang kedua, faktor tekanan beban kerja. Seperti kita ketahui, sebagai ketua keluarga, si suami perlu mencari rezeki yang halal. Namun pada zaman ini, si isteri juga mencari rezeki yang halal. Disebabkan terlalu sibuk, mereka kurang tumpuan terhadap rumah tangga mereka itu sendiri. Yang ketiga, faktor sikap. Kebanyakan pada zaman ini, rumah tangga yang bermasalah adalah kerana pasangan suami isteri itu sendiri yang mempunyai sikap yang negatif, seperti cemburu, prasangka buruk, sikap panas baran dan tidak hormat antara satu sama lain. Yang terakhir adalah faktor kesihatan. Faktor kesihatan ini boleh dilihat pada zaman ini terdapatnya kes-kes berkaitan dengan seksualiti, bagaimana berlakunya masalah mati pucuk yang boleh menyebabkan kedua-dua pasangan tersebut tidak puas dan juga boleh menjadikan beban dalam rumah tangga. Tambahan lagi, ketiadaan zuriat ataupun tidak berpuas hati dengan zuriat yang sedia ada menyebabkan si suami dan si isteri tidak sehaluan dan saling tidak menghormati antara satu sama lain.
Begitulah faktor dalaman. Seterusnya, faktor luaran. Faktor luaran ni saya kongsikan dua sahaja. Yang pertama, faktor orang luar seperti ahli-ahli keluarga ataupun bapa mentua. Pada zaman ini sangat sinonim apabila terdapatnya mertua yang menghasut ataupun melakukan ajakan kepada pasangan untuk melakukan perkara yang negatif dan tidak diingini. Terdapat juga ada pasangan yang terlalu bergantung harap pada ibu bapa mereka. Ini menyebabkan mereka tiada pendirian dan tidak boleh menguruskan rumah tangga dengan baik. Faktor luaran yang kedua iaitu tekanan ekonomi ataupun tekanan pengurusan kewangan. Semua sedia maklum pada zaman ini, zaman yang amat mencabar. Jadi, ketua keluarga ataupun kedua-dua suami dan isteri perlu bekerja untuk menyara kehidupan mereka dan untuk melangsungkan rumah tangga mereka sehingga pada masa akan datang. Namun begitu, kita ambil contoh COVID-19. Selepas situasi COVID-19 mencapai endemik, terdapatnya suami isteri yang dipecat atau dibuang oleh syarikat kerana mengalami kerugian akibat COVID-19. Dengan melihat kes tadi, jelaslah bahawa mereka tidak dapat gaji ataupun wang untuk menyara kehidupan mereka dan ini akan menghujudkan satu tekanan dan masalah dalam rumah tangga. Begitulah punca ataupun faktor-faktor yang menghujudkan permasalahan dalam rumah tangga. Saya ada sediakan satu video yang saya cari di media sosial. Anda boleh lihat untuk lebih jelas lagi. Jom kita lihat video itu. Bertemu kembali, orang ketiga yang mengganggu sesebuah institusi rumah tangga boleh dipenjara 10 tahun di bawah Perundangan Sivil Seksyen 493 Kanun Keseksaan. Pengamal Undang-Undang Fatimah Az-Zahra Muhammad Ibrahim berkata, hukuman itu terpakai terhadap individu yang didapati bersalah melakukan jenayah berunsur hasutan sehinggalah kepada perbuatan bersekedudukan dengan pasangan individu lain. Wartawan Khadizah Faisal ada butirannya. Berdasarkan akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah pula, terdapat beberapa perbuatan jahat yang boleh didakwa sebagai gangguan orang ketiga iaitu menghasut, memaksa, memujuk suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan tanggungjawab. Dan dalam kedua-dua seksyen ini, kedua-duanya mengenengahkan hukuman penjara. Okey, penjara di dalam Seksyen 493 ini boleh mencapai sehingga 10 tahun. Aku yang ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu. Kali ini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan permasalahan rumah tangga ataupun rumah tangga yang bermasalah. Yang pertama adalah kesan terhadap anak-anak. Hal ini kerana anak-anak merupakan ahli anggota yang paling rapat dengan ibu bapa mereka. Oleh itu, anak-anak juga akan terkena tempias daripada permasalahan rumah tangga. Antaranya ialah mereka menjadi sasaran ataupun tempat melepaskan marah ataupun melepaskan amarah suami atau isteri yang tidak berpuas hati antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan mereka menjadi kurang keyakinan dan jati diri dan menyebabkan prestasi kehidupan mereka menurun seperti pembelajaran, bergaul dengan masyarakat, menjadi lebih pendiam dan lain-lain. Yang kedua ialah kurangnya berkomunikasi dan keretakan hubungan.
Apabila rumah tangga itu bermasalah, akan wujudnya situasi di mana isteri tidak menghormati suami dan suami pula tidak menghormati isteri. Malahan anak-anak juga akan kurang diberi perhatian. Hal ini kerana mereka masih dalam keadaan yang merusingkan, tidak tahu bagaimana nak keluar daripada masalah rumah tangga tersebut. Malahan perintah agama yang ada pun mereka akan langgar, seperti keizinan suami mudah dilonggarkan atau dipermainkan, tidak peduli tentang tanggungjawab, malahan mudah marah, tidak menjaga sikap dan lain-lainnya. Anak pula akan lebih memilih untuk menjauhkan diri dan diam. Yang ketiga adalah emosi terganggu. Emosi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita, sama jugalah dengan pasangan. Namun, emosi juga boleh dikawal dan tidak boleh dikawal. Oleh itu, pasangan rumah tangga yang bermasalah, jika dilihat, mereka seperti mempunyai emosi yang cepat bertukar-tukar. Kadang-kadang menjadi seorang pemarah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang mereka panas baran, dan kadang-kadang mereka hilang begitu saja, tidak memunculkan diri ataupun melarikan diri dari masalah. Jika emosi terganggu, ini boleh menyebabkan para pasangan melakukan perkara yang negatif ataupun dekat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Contohnya, mereka mencari pihak ketiga yang mana berisiko boleh melakukan kecurangan. Selain itu, mereka juga boleh melakukan perkara-perkara yang negatif seperti membunuh diri, menyimpan dendam dengan suami atau isteri, mendera anak-anak dan lain-lainnya. Yang terakhir ialah boleh berlaku penceraian. Perceraian merupakan proses terakhir dalam rumah tangga jika rumah tangga tersebut tidak boleh diselamatkan. Perceraian dalam Islam dibolehkan dan dibenarkan, namun perkara tersebut amatlah dibenci oleh Allah SWT. Dalam Islam, tujuan untuk mendirikan rumah tangga ialah untuk kita mengekalkannya sehingga akhir hayat. Namun begitu, pada zaman ini, dengan pelbagai masalah yang muncul dalam rumah tangga, kadang-kadang mereka mengambil jalan mudah ataupun mereka mengambilkan trend kahwin lepas tu cerai. Ini amat tidak digalakkan. Namun begitu, amalan ini semakin membuak-buak, dan mengikut rekod dan data, terdapat pasangan yang kahwin setahun atau 2 tahun kemudian bercerai. Malahan ada yang berbulan sahaja dan bertahan beberapa minggu sahaja. Ini tidak digalakkan dan perlu dijauhkan. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentang Tibalah masa saya menceritakan tentang solusi ataupun langkah-langkah mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Yang pertama, belajar menerima sesuatu keadaan. Apabila kita berkahwin, kita perlu sedari bahawa kita berkahwin dengan seorang manusia yang biasa. Oleh itu, kita tidak bolehlah berharap lebih ataupun kesempurnaan yang keseluruhan. Hakikatnya, manusia mempunyai kelemahan dan juga ketidaksempurnaan yang perlu dibaiki untuk menjadi lebih baik. Apabila berlaku sesuatu keadaan yang boleh mengacau rumah tangga, kedua-dua pihak perlu mengaku salah dan menerima dengan hati yang terbuka, tanpa
menunding jari antara satu sama lain. Selain itu, lelaki dan perempuan juga di dalam rumah tangga perlulah belajar dan memahami untuk menjadi yang lebih baik untuk masa akan datang. Yang kedua ialah memahami diri pasangan anda. Ketika perkenalan ataupun proses ta'aruf, perangai ataupun kelakuan pasangan anda mungkin tidak jelas dan tidak ditunjukkan di halayak ramai ataupun di situasi yang sebenar. Namun begitu, apabila anda sudah sah menjadi suami isteri, berlakulah sesuatu yang mungkin di luar jangkaan anda, iaitu perbuatan ataupun perlakuan pasangan anda akan muncul dengan sendirinya dan akan menunjukkan diri mereka yang sebenar. Oleh itu, apabila berlaku permasalahan, rebutlah peluang untuk mengenali pasangan anda dengan lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah meminta maaf. Dalam rumah tangga, jika berlaku permasalahan, pasti ada perbincangan di antara suami dan isteri. Dan pastinya akan ada pihak yang diam dan mengalah dan juga pihak yang mahu memenangkan diri. Hal ini perlulah dielakkan. Sebaliknya, mereka perlulah meminta maaf di antara satu sama lain dan menerangkan tentang perkara yang sebenar yang telah berlaku dalam rumah tangga mereka. Diam dan mengalah bukan bermaksud tidak terasa, namun lebih kepada simpan di dalam hati dan tidak mahu sesuatu perkara yang diingini terjadi. Namun, apabila kita meminta maaf, kita boleh mendapatkan solusi ataupun jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga itu. Mereka perlulah menurunkan ego untuk jumpa dan minta maaf dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah mengelakkan pergaduhan. Di dalam rumah tangga, pastinya ada permasalahan yang berlaku. Oleh itu, mulakanlah proses mengendalikan permasalahan itu dengan berbincang. Suami isteri perlulah berbincang dengan baik dan elok agar tidak mengguris hati atau menyebabkan pasangan terasa hati. Oleh itu, sebagai suami isteri, anda perlulah memahami ataupun tahu apa yang membuatkan pasangan anda terasa hati ataupun terguris hati. Contohnya ialah suami tidak suka isterinya berjauhan dengan dia. Namun begitu, isterinya telah mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. Demi melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri dan juga memahami keadaan hati suaminya, cadangan terbaik adalah dia menolak dan melupakan tawaran pekerjaan yang telah diterima olehnya agar keharmonian dan kestabilan rumah tangga dapat dijaga. Kau pergi dari hidupku, jangan kau tangisi pemergianku. Bawa pergi hati bersama untuk selamanya. Sekian, terima kasih.